Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam wacana mingguan Ikram Terengganu bersama saya, teknologis Dr. Nur Zaitun Yahaya, Presiden The Clean Air Forum Society of Malaysia, MyCAS, dan ahli Task Force Mesyuarat Progresif Ikram Malaysia. Dr. Nur juga merupakan pengurusi Dewan Wanita Terengganu Majlis Dakwah Negara dan Pensyarakanan Fakulti Teknologi Kejuruteraan Kelautan dan Informatik Universiti Malaysia Terengganu. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Zai. Alhamdulillah. Okay, harap semua okey ya Doktor? Baik, Alhamdulillah. Cuaca pun baik hari dua ni. Ya, Alhamdulillah hari ini cuaca baik. Okey, sidang penonton yang dihormati sekalian, satu kajian yang diterbitkan dalam Science of the Total Environment menunjukkan bahawa alam kita mengambil kesempatan untuk merawat dan memulihkan keadaan mereka ketika manusia berhadapan dengan mass lockdowns ataupun perintah berkurung hampir di seluruh dunia, di mana keterbatasan dalam aktiviti ekonomi menyebabkan kadar pelepasan bahan-bahan pencemar berkurang dengan signifikan, dan statistik juga menunjukkan bahawa kualiti udara dan air juga turut meningkat. Dr. Nur ada detail statistiknya, saya rasa. Okay. Walaupun impak positif ini bersifat sementara kerana ekonomi kita telah kembali beroperasi, namun reaksi alam sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan itu memberi satu mesej atau iktibar yang boleh kita ambil pengajaran untuk kita kembali ke landasan supaya serius untuk memelihara dan menjaga alam sekitar. Alhamdulillah, wacana kali ini kita bersama dengan pakar yang tidak asing lagi di Malaysia, iaitu seorang yang sentiasa aktif terlibat dalam polisi, dalam research berkenaan dengan alam sekitar, khususnya udara bersih. Baik Dr. Nur, sebelum kita menuju kepada perbincangan tentang penjagaan alam sekitar, Doktor, boleh sekiranya kita back to the basics lah, merenung kembali the purpose of our being ataupun keberadaan kita di atas muka bumi Allah ini sebagai khalifah, supaya kita menjiwai peranan kita sebagai khalifah atau pentadbir di muka bumi ini dalam konteks perbincangan kita pada hari ini. Silakan Dr. Nur. Okey, baik ya Dr. Zaid. Adinda, ada bunyi macam echo sikit ya. Baik ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Engkaulah yang mempunyai segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kepujian. Engkaulah yang berhak menerima segala kesyukuran. Alhamdulillah, Engkaulah yang memiliki segala pemerintahan, di tangan Engkaulah segala kebajikan. Kepada Engkaulah kembali segala urusan. Jadi kesyukuran tidak tinggal kita ucapkan pada Allah SWT. Dengan izin Allah SWT dapat lagi kita bertemu dalam ciri wacana yang dianjurkan oleh Pertubuhan Ikram Malaysia Negeri Terengganu. Jadi saya mengucapkan banyak terima kasih kepada penganjur kerana memberi peluang kepada saya pada hari ini untuk menjadi tetamu untuk membincangkan tajuk yang agak besar dan luas. Bukanlah saya yang terbaik, tetapi saya cuba membawa perbincangan kita pada malam ini untuk kita merenung, mentadabbur dan melihat semula beberapa perkara yang berkaitan dengan alam sekitar yang tidak asing lagi bagi diri saya dan juga semua kita. Jadi Dr. Zarihan juga sudah sedikit introduction telah diberikan pengenalan kepada isu alam sekitar, juga COVID-19 juga ada disebutkan memberi impak kepada alam sekitar, seolahnya memberi satu signal, petunjuk daripada Allah SWT kepada kita untuk meneliti dan sentiasa mengamat-amati apa yang berlaku di situ, ada hikmahnya, apa yang terjadi semua itu ada hikmah terbaik daripada Allah SWT, dan ada alam yang hendak Allah SWT tunjukkan kepada kita. Jadi membawa tajuk tentang alam sekitar ni sebenarnya kita sebagai manusia diutuskan oleh Allah SWT ini mahu tidak mahu, sedar tidak sedar,
kita ada peranan dan fungsi. Jadi keberadaan kita di atas muka bumi ini, kalau kita tengok kan, kita ni terlalu sibuk dengan urusan sehari-harian. Cuma sekarang ni lah kita kurang keluar rumah. Tapi dalam rumah pun hiruk pikuk jugalah, ke hulu ke depan ke belakang, anak dan sebagainya, saya pasti. Ya, para pendengar dan saya kasihi hormati sekalian, di mana berada tu, pastinya itu norma yang kita sedang lalui pada hari ini. Jadi kita sama-sama lihat firman Allah SWT yang tidak asing lagi, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayat selalu kita baca surah Al-Baqarah ayat 30. Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di atas muka bumi. Jadi inilah sebenarnya ayat yang selalu dibaca untuk yang mengingatkan, mengetuk kita kembali. Sentiasa kita ingat setiap masa, setiap ketika bahawa peranan kita di atas muka bumi ini sebenarnya yang pertamanya adalah sebenarnya sebagai khalifah Allah SWT. Jadi Syekh Mustafa dikutip oleh Wahib Muthi dalam artikelnya mengatakan khalifah itu bermaksud pengganti. Ya, khalifah itu bermaksud pengganti, iaitu orang yang menggantikan. Dia apa penggantinya kalau kita nak kata senang, ataupun yang kita kata wakil ataupun yang pelaksana kepada hukum Allah di atas muka bumi. Kalau kita nak analogikan, contohlah yang senang kita lihat kalau kita bekerja di pejabat, di kantor-kantor ibu bapa dan sebagainya, di pejabat kita. Kalau kita punya bos nombor satu kita, katalah dia keluar pejabat, dia terpaksa bekerja di luar selama seminggu, maka akan adalah dilantik pengganti. Ya, pengganti ataupun memangku kita kata. Jadi orang yang memangku tu dia tertakluk kepada apa yang ditinggalkan dalam majikan tersebut ataupun apa yang tertakluk oleh keputusan pejabat tersebut. Dia tidak sewenang-wenangnya boleh sesuka hati dia melaksanakan polisi-polisi dia. Dia tak boleh berbelanja sesuka hati dia kerana milik itu bukan milik dia. Barang itu bukan barang dia. Semua itu adalah milik pemilik kepada syarikat dan sebagainya. Jadi diringkaskan cerita, kita nak fahamkan di sini bahawa peranan kita, setiap kita di atas muka bumi ini adalah untuk membangunkan dan memakmurkan dunia Allah SWT ni. Berarti kita adalah pemegang amanah. Pemegang amanah, kita bertanggungjawab kepada semua makhluk di atas muka bumi ini. Khalifatullah fil ard. Khalifah Allah di atas muka bumi. Jadi apa yang ada di atas muka bumi, tuan-tuan dan puan-puan? Ya Zai, apa yang ada semualah kita manusia. For sure kita akan nampak kita lah manusia. Kita akan nampak kita. Kita akan nampak dekat dengan kita tumbuh-tumbuhan di belakang rumah kita, di depan rumah kita ada pokok-pokok. Ya, ada pula kita anak kucing yang kita bela, haiwan di luar sana ada kambing, ada haiwan itu ni. Itu yang kita nampak. Tetapi selain daripada itu, yang kita nampak itu ada lagi banyak sebenarnya makhluk Allah SWT ni sangat banyak. Sangat banyak ya. Sepertinya kalau kita nak cerita dalam bidang marine ataupun biologi, saya ada berbincang dengan pelajar tu. Dia mengatakan makhluk Allah SWT ni yang contoh-contoh plankton lah. Plankton tu ada satu makhluk yang kecil sangat dalam air. Kecil sangat, tak nampak oleh mata. Kena pakai mikroskop, kena pakai apa, baru boleh tengok. Tetapi mereka wujud dalam dunia mereka. Mereka ada komuniti, mereka ada untuk makan, untuk kehidupan mereka. Yang kita selalu tengok dalam National Geography di bawah laut kan. Dia ada kehidupan dia. Dia ada ikan, ada yang kita tak pernah terbayang keadaan situasi di dalam lautan itu sendiri. Jadi kehidupan kita manusia ini di atas lautan udara. Ada makhluk Allah duduk di dalam lautan air, yang dalam sungai, dalam tasik. Jadi sangat besarnya maknanya, Masya Allah, Allah jadikan manusia ataupun makhluk Allah SWT di muka bumi ini. Tetapi pun begitu, apakah peranan kita? Samakah kita dengan ayam itik? Samakah kita dengan lembu, kebau, kambing dan sebagainya? Jadi kalau kita tidak betul-betul memahami peranan kita, kita hidup hanya untuk makan, minum, ketawa dan sebagainya, berseronok-seronok kan. Sekarang ni tak apa nak seronok dah, nampak semua orang pun macam tak berapa nak seronok kerana dengan COVID dan sebagainya. Itu juga adalah sebenarnya ujian daripada Allah SWT nak mengetuk kita supaya ingatlah bahawa kita ni siapa dan apa tujuan kita. Kita bolehlah tak kata tak boleh seronok, tapi hendaklah berpada.
Jadi, bila kata kita peranan kita adalah sebagai khalifatullah fil ard pertama. Yang kedua juga kita perlu melihat bagaimana Allah SWT menerangkan juga tujuan manusia kita itu adalah untuk menghambakan diri kepada Allah SWT. Ini tak dapat lari dah. Suka ke, tak suka ke, nak lari kat mana pun memang tak boleh nak lari. Saya, semualah kita. Yang mana di firman Allah SWT yang menggetar hati kita sepatutnya. Allah SWT berfirman, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Ya, dan tidaklah dia jadikan, ya, tidaklah, ingatlah aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan, tak cipta manusia ni, tak cipta ni illa dia kata di situ, melainkan apa? Liya'budun, untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah. Apakah pengabdian itu maksudnya? Adakah pengabdian tu hanya kita di atas tikar sembahyang saja? Kan? Adakah pengabdian kita, ibadah kita hanya bulan puasa tak lama lagi dah mengira hari kan? Hari raya berapa hari? Hari raya tu jatuh hari apa? Dr. Zai? Dah boleh bertanya-tanya dah kan? Oh, hari raya tahun ni kita agaknya PKP ke B ke C. Jadi itulah kita sebagai manusia memanglah kan. Tetapi maksudnya nak kita katakan bahawa skopnya ibadah tu sangatlah luas. Tidaklah hanya sekadar ibadah rutin, yang ibadah yang khusus itu sahaja. Barulah peranan kita sebagai hamba Allah SWT, peranan kita sebagai khalifatullah fil ard itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi okey, kita peranan kita khalifah tadi, benar kita nak beribadah pada Allah SWT, kemudian kita hidup di atas muka bumi. Ya, kita hidup di atas muka bumi. Jadi satu lagi juga elemen yang penting ialah apa yang dikatakan rahmatan lil alamin. Jadi sebenarnya kita kata kita jadi khalifah, kita nak melaksanakan hukum-hukum Allah, nak menjadi hamba yang baik dan sebagainya. Untuk apa semua ni? Ya, untuk kita beribadah kepada Allah SWT. Tapi dalam masa sama juga, ini semua adalah sebenarnya rahmat daripada Allah untuk kita membawa rahmat kepada sekalian alam. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk rahmatan lil alamin, untuk membawa rahmat kepada sekalian alam. Rahmatan lil alamin, sekali lagi. Alamin. Alamin, segala-gala yang ada di alam ini. Rahmatnya bila Islam itu dilaksanakan. Ya, rahmat menunjukkan pemeliharaan dan peningkatan juga kepada kualiti hidup yang membawa kepada kesejahteraan kepada manusia sejagat. Ya, tidak hanya kepada bangsa tertentu, tidak hanya kepada orang-orang kelompok-kelompok tertentu atau zaman-zaman tertentu. Kalau kita lihat ya, kehidupan kita hari kita hidup di zaman yang sudah kita rasa macam kita sudah moden sangat, kita rasa kita sudah maju sangat dengan IT sistem itu ini. Tetapi bila berlaku COVID-19 bila datangnya COVID impian Allah SWT ini, kita rasa seolahnya macam kita mundur ke belakang pula berapa tahun kan. Berapa tahun kita seolahnya mundur ke belakang. Jadi itulah ujian-ujian yang Allah SWT sebenarnya kehidupan kita ni kita kena selalu koreksi, kita muhasabah, dan kita harapkan pada malam ni dalam masa sejam macam tu dapat kita sama-sama mengkoreksi diri kita dan kita kembali ke landasan yang sebaiknya. Ya. Ya, Doktor. Ya, besar peranan kita sebagai khalifah ni Dr. Noor ya. Betul Dr. Zai. Jadi Dr. Noor, kita kerap kali mendengar di media melalui ucapan daripada kerajaan, saranan daripada kerajaan tentang istilah alam sekitar ni banyak kerap kali kita dengar. Okay. And then jadi secara konsepnya apa itu alam sekitar dan apakah komponen utama dalam alam sekitar ini? Mungkin untuk pengetahuan umum, kita perlu balik kepada basics, kepada asas sebelum kita pergi lanjut. Mungkin Dr. Noor boleh terangkan sedikit lah tentang konsep asas alam sekitar ini. Ya Dr. Zai, terima kasih sangat-sangat. Jadi kalau kita nak go kepada macam ilmiah ataupun akademik, kita kena merujuk kepada contohnya adalah Jabatan Alam Sekitar di mana ATA 127 ATA kualiti alam sekeliling 1974 memang di situ dalam seksyen 1 dia memang ada terus menerangkan tentang apakah yang dimasukkan alam sekitar. Ya. Jadi unsur-unsur fizikal yang telah saya sebutkan tadi lah sepertinya air, udara,
tanah, tadi saya lupa sebut tanah, ya tanah juga yang kita bumi ni, iklim, yang orang menyebut global warming dan sebagainya tu, climate change, perubahan iklim, tumbuh-tumbuhan, haiwan, unsur-unsur biologi yang saya juga sebut, dan juga kita tak boleh juga mengkesampingkan sebenarnya sosial juga termasuk dalam elemen environment. Ekonomi juga termasuk dalam environment. Tapi dalam section dalam akta ni dia tidak meletakkan ekonomi dan di situ, tetapi sosial diletakkan di situ. Jadi semua itu saling berhubung kait. Bagaimana misal kata seseorang kalau kita sebagai entiti dalam masyarakat, ya, kita individu dalam masyarakat, macam mana mungkin boleh kita hidup dalam keadaan selesa untuk kehidupan, menjalani kehidupan, beribadah dan sebagainya. Kalau kita tidak ada di antara interaksi antara komponen tadi, tanah, air, udara. Dan juga kita juga dalam masa yang sama kita perlu berinteraksi antara satu sama lain, mana interaksi sosial sesama masyarakat. Kerana interaksi di antara elemen dengan seseorang dengan seseorang, komuniti dengan komuniti itu sangat penting membentuk kepada suatu masyarakat yang sihat, kita kata. Ya, quality of life sebagai contoh. Quality of life, kualiti hidup yang baik tidak akan mampu dicapai tanpa adanya kerjasama, interaksi yang positif antara ahli-ahli dalam masyarakat tersebut. Sebab itu bila sebut alam sekitar ni memang sangat luas. Tapi bukanlah bidang saya untuk membincangkan sosial, tapi memang ada juga ekonomi. Ya, nanti saya rasa di bawah nanti kita akan bincang sikit bagaimana perkaitan di antara ekonomi dengan alam sekitar ni sangat berkait rapat. Bukan hanya tadi Dr. Zai sebut tentang pencemaran udara tadi sebagai contoh. Ya, memang Jabatan Alam Sekitar Malaysia, pengarah Jabatan Alam Sekitar Malaysia, saya kira dalam 4-5 bulan yang lalu telah mengeluarkan satu statement menyatakan bahawa pencemaran udara telah menurun. Ada hingga 50 ke 60% ada di antara polutan, bahan pencemar tu turun semasa COVID. Ialah punca pencemaran udara yang utama di Malaysia kita adalah satunya industri. Ya, yang kedua ataupun antara dua itu, yang kedua adalah juga motor vehicle, kenderaan bermotor. Kenderaan yang kita tuan-tuan dan perempuan, adik kakak semua tu kita ke sana kemari, kita tak sedar. Ya, berapa banyak dah kita keluarkan daripada exhaust kita, pencemaran udara, karbon monoksida, CO2, sulfur dioksida. Kalau kita kalau naik kenderaan diesel yang tidak dengan baik, diurus dengan baik, maintenance dengan baik, lagi banyak pencemaran udara yang terhasil. Jadi sebagai makhluk yang mempunyai keupayaan mengurus tadi, mentadbir dan membuat keputusan, kita manusia, kita lah. Tindakan manusia sama ada baik atau buruk akan memberi impak kepada alam kita. Jadi saya juga difahamkan slot kita ni Dr. Zai adalah global, luar negara. Jadi saya juga akan membawa global wacana Dr. Nur. Wacana dan luar negara je. Jadi contoh-contoh sikit juga saya bawa juga perkara yang agak global, mungkin kadang-kadang tidak terlalu membumi sangat. Contohnya yang di sini ialah apa yang dikatakan oleh WHO pada abad ke-20 ni, dijangka peningkatan suhu akan berlaku. Suhu global dia biasa kalau WHO yang badan-badan besar dia akan melaporkan ataupun membuat remark, petunjuk itu merujuk kepada purata global. Ya. Jadi suhu global purata dijangka meningkat kepada 1.2 darjah, meningkat daripada yang biasa berbanding 100 tahun yang lalu. Jadi pengkaji-pengkaji yang kita kata daripada negara maju atau biasa seperti WHO, World Health Organization, kajian yang mereka buat tentang isu-isu alam sekitar dan impaknya tidaklah hanya 10-20 tahun. Kalau forecasting, predicting itu memang kurang-kurang 50 tahun. Kalau di England tu memang 50 tahun dan hingga ke 100 tahun. Dan ini sebenarnya sangat membimbangkan. Kalau 1.2 darjah Celsius peningkatan yang sedang berlaku sekarang pun sangat membimbangkan kerana dia akan mempengaruhi suhu dunia. Inilah maknanya yang sangat penting. Kalau semua maklum, beberapa tahun yang lalu Paris Declaration, deklarasi Paris telah dipersetujui, di mana menghadkan semua negara di dunia perlu memberi komitmen untuk menghadkan peningkatan suhu hanya kepada 1.5
darjah Celsius saja. Jadi atas dasar itulah kalau kita lihat sekarang keadaan kerajaan kita terpaksa juga memang promote untuk mengawal peningkatan suhu, mengelakkan penebangan hutan ya, kerana aktiviti-aktiviti yang begitu boleh meningkatkan suhu dunia, boleh meningkatkan suhu setempat sekaligus menyumbang pada suhu dunia. Dr. Zai, saya sambung sikit. Jadi bercakap tentang udara, ini memang bidang saya lah ya. Udara ni tuan-tuan dan puan-puan, sedar tak sedar kan, kita patut bersyukur. Memang kita kurang bersyukur. Kerana apa ya? Kita senang je bernafas. Sekarang kita bernafas tak semua tuan-tuan? Bernafas kan? Kalau tak bernafas tu tak ada dah lah. Jadi sebenarnya, sedar tak sedar dalam tempoh 1 minit je, manusia ni bernafas lebih kurang 15 ke 18 kali. Itu yang normal lah. Kita tengah duduk ni tak banyak bergerak kan, work from home. Dia 15 ke 18 kali. Dan kalau mungkin kalau kita berlari ataupun kalau macam ada exercise pagi makcik-makcik pun saya nampak rajin berbasikal, baguslah kan, basikal, berjalan, itu bagus. Dia akan lagi laju, akan jadi 20 seminit kita panggil. Jadi kalau kita ambil dia, saya selalu ambil contoh ni kalau nak menerangkan pada pelajar ataupun pada TV ke, saya selalu sebut. Kita ambil sajalah 1 minit, kita rasa kita punya pernafasan kita itu 15 minit, diam sekejap. 1 minit berapa kita bernafas, ambil 15 minit, sedar tak sedar ya, Dr. Zai, 1 jam kita tu berapa banyak kali kita bernafas? 1 jam ada 60 minit. 1 minit, kita kan 1 minit, 15, ambil 15 average. Sebenarnya lebih kurang 900 kali 1 jam. Banyak tak? Banyak. Banyak 900 kali seminit. Satu jam kita bernafas, kita bawa berapa volume tu yang masuk ke dalam pernafasan kita, ke paru-paru kita. Kemudian kira pula lagi, kalau 24 jam kena kira, ambil kalkulator pula ya, zaman sekarang ni memang semua kalkulator. Okay, kalau saya buat kuis pun boleh lah malam ni, tapi saya berilah kuis, saya jawab sendiri ya untuk mudah. Tapi kan 21,600 kali. Mak nak kata lebih pada 21,000 kali kita bernafas setiap hari. Bersyukur tak? Macam budak-budak lah ngajar student pula. Bersyukur tak? Sedar tak sedar. Allah beri kita, kita bernafas tu. Belum lagi. Lepas tu darab lah dengan kalau 1 tahun. Boleh kira lah setahun kali 360. Masya Allah. Tak tahu tak terbilang, saya pun sampai tak terkira. Jadi itu menunjukkan betapa Allah SWT ni telah memberikan kehidupan kepada kita dan kita bernafas dalam keadaan yang sangat seimbang. Sebab itu adalah ayat Quran, banyak ayat-ayat mengatakan, lihatlah, adakah ada Allah jadikan benda-benda tidak seimbang? Tengok alam semesta ni. Ya, kalau udara yang bersih tu, udara yang stable, dia ada nitrogen 78%, oksigen 21%. Oksigen ni pun tak boleh nak terlalu banyak dan tidak, dia stable tu. Baru kita boleh hidup tenang. Jadi kalau lebih sikit kita dengar lah kadang-kadang ada kebocoran gas dan sebagainya di mana-mana. Itu bila dah berlaku lah oksigen tak cukup. Atau yang baru saya masuk TV tu masa pendedahan karbon monoksida kan dalam kenderaan tu oleh 4 orang anak gadis kan. 3 orang tu berita sedih lah meninggal disebabkan oleh terdedah kepada gas karbon monoksida. Dia tak dapat oksigen, karbon monoksida yang masuk dalam badan dia dan paru-paru dia, instead of oksigen yang masuk adalah CO, karbon monoksida. Itu jahat tu karbon monoksida yang daripada mana datang karbon? Komponen senyap. Dia senyap, dia terus attack masuk dalam hemoglobin, terus pergi brain. Terus brain death terus. Memang dia terus akan pingsan dan terus mati. Jadi itu makna kesedaran betapa pentingnya sebenarnya udara ni pada kita semua. Jadi kita kena jaga supaya kita tidak mengambil udara-udara yang kotor masuk dalam badan kita. Apatah lagi sebagai contoh, maaflah saya kalau saya menyentuh tentang rokok kan. Maaf kalau sensitif, tapi saya rasa saya nak memperingat diri saya dan juga semualah kan untuk kebaikan semua. Betapa sebenarnya rokok itu adalah sesuatu yang sangat berbahaya. Fakta mengatakan lebih 4,000 bahan kimia ada dalam 1 puntung rokok tu. Jadi bayangkanlah kita sengaja memasukkan bahan kimia tu ke dalam paru-paru kita.
masukkan asap-asap yang mengandungi partikel, habuk dan sebagainya ke dalam diri kita. Jadi akhirnya nanti saya akan terangkan di bawah nanti akibat daripada pendedahan itu kita akan terdedah kepada beberapa penyakit yang kita agak biasa dengar pada hari ini seperti kanser, sakit paru-paru, barah paru-paru, sakit jantung dan juga brain kanser dan sebagainya. Okey, itu Zainal, iaitu Dr. Zain yang pertama. Yang kedua, saya boleh sambungkan sikit lagi. Air. Jadi udara tadi untuk kita bernafas. Kita tak boleh tak ada udara walaupun berapa lama pun sikit saja tak ada, kita akan mati. Tetapi air ni bagaimana pula? Jadi hampir sebenarnya 75% daripada permukaan bumi kita ni ada diliputi oleh air. Kalau kita tengok globe kalau kita tengok bumi kita ni map kita akan nampak kebanyakan daripada muka bumi kita ni 75% adalah lautan. Lautan, tasik, sungai dan sebagainya. Jadi permukaan bumi diliputi air melibatkan pelbagai ekosistem tadilah yang saya sebutkan tadi. Jadi air yang bersih juga merupakan sumber yang sangat penting untuk kehidupan di atas muka bumi dan komponen utama yang memastikan keseimbangan ekosistem. Dalam hal ini Rasulullah SAW ada mengatakan, janganlah anda dalam kalangan kamu membuang air kecil di dalam air yang tenang, kemudian mandi dengan air tersebut. Ini peringatan daripada Allah SWT. Ada soalan Zai hingga segini? Saya boleh teruskan? Betul saya? Boleh. Yang terusnya adalah tanah. Jadi udara, air, tanah. Yang saya juga ada sebut tadi, sentuh sikit. Unsur batuan, tanah dan tanah adalah habitat utama bagi kebanyakan hidupan di muka bumi. Dan kita juga asalnya adalah daripada Adam dan Adam itu dari tanah. Kita ni unsur-unsur yang ada pada badan kita ni adalah daripada tanah itu sendiri. Jadi kesuburan dan keseimbangan struktur tanah juga adalah penting. Pentingnya tanah ni tempatnya untuk manusia kita bercucuk tanam, untuk kita hidup. Kemudian juga kalau tumbuh-tumbuhan pun di situlah tumbuhnya. Dan perlu ada balance di antara tanah dengan pokok-pokok dan sebagainya. Jadi kalau penghasilan, sumber makanan juga daripada tanah. Jadi penempatan ubat-ubatan dan keperluan manusia yang lain juga banyaknya terhasil daripada aktiviti tanah. Aktiviti tanah, maknanya tanam tanaman, tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Berkaitan dengan tumbuhan ini, tanah ini, dia berkaitan dengan tumbuh-tumbuhan. Yang mana tumbuh-tumbuhan mempunyai peranan terhadap kestabilan ekosistem. Dia macam paru-paru lah. Ada mengatakan bahawa tumbuh-tumbuhan ini yang ada pokok-pokok, pokok-pokok ada umpamanya paru-paru gitu. Dia kenapa? Dia memberi oksigen kepada kita. Kalau semua pokok sudah ditaras, semua pokok sudah dicantas, mana datang oksigen? Kemana lagi datang oksigen? Kemudian permukaan bumi pun semakin semakin dikikis. Bila hujan pula turun, hujan tu dah menjadi surface runoff, tidak ada tempat untuk air hujan tu meresap masuk ke dalam badan, ke dalam tanah tersebut. Jadi dalam hal ini mungkin sesuai juga dengan situasi sekarang kan, dengan COVID, ramai kita duduk di rumah. Jadi sebenarnya Nabi SAW telah mengatakan, tidaklah seorang Muslim yang menanam tanam-tanaman atau menabur benih lalu hasilnya dimakan oleh manusia, burung atau binatang ternak, melainkan hal tersebut menjadi sedekah baginya. Jadi berbakti kepada tanah atau bumi ini sangatlah baik dan sangatlah dianjurkan oleh Islam. Jadi sama-samalah kita supaya dapat maknanya memanfaatkan masa kita di rumah ni, supaya kita fikirkan kan, kalau saya berfikir masa saya kecil tu pada tahun saya kanak-kanak pada tahun 70-an. Kanak-kanak umur saya masa 70-an, mak saya kan memang dia duduk di rumah, ayah saya kerja sebagai pemandu. Jadi mak saya walaupun duduk rumah macam-macam kerja dia buat. Macam-macam kerja dia buat, nanam itu, tanam ini, menjahit dan sebagainya. Jadi saya rasa kalau kira-kira apa yang kami makan seharian tu, hanya mungkin ada kucing kacau saya. Hanya mungkin ikan tu mungkin kena beli di pasar. Ikan, sayur-sayuran, pucuk, semua segala pucuk. Semua tak ada bersih, tidak ada di spray dengan bahan-bahan. Kan Dr. Zah, kita duduk di kampung, kita besarkan di kampung macam jadi, tetapi berbeza dengan zaman sekarang.
Kalau bersayur rumah saya lah kata kat dalam peti air tu, boleh kata 90% agaknya 90% 100 dekat 100% semua sayur kita beli. Jadi kita ada pilihan tak? Ha. Jadi satunya mungkin pilihan satu kalau kita di Terengganu, khususnya yang di Terengganu ni beruntung. Kita masih ada lagi pasar-pasar macam saya rasa pasar tani, pasar yang daripada direct daripada orang-orang kampung yang saya rasa dia agak bersih. Dia tidak menggunakan bahan kimia. Jadi itu perkara yang kita kena beri Betul. perhatian lah. Ataupun mungkin kempen-kempen lah. Saya difahamkan di kerajaan di Terengganu tahun ini mensasarkan untuk kempen apa nama penanaman, pertanian, bidang pertanian which memang sangat sangat tepat dan kena pada masa ni dan selari dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kalau kita muslim yang nanam pokok tu, kalau tidak dimakan oleh orang pun dia kata, dimakan oleh binatang pun sudah dapat pahala. Halusnya lagi Ya. tingginya Islam itu apa maknanya memartabatkan kita sebagai seorang hamba yang hidupnya adalah ibadah. Balik kepada perkara pokok tadi. Hidup ibadah, hidupnya tidak dari walaupun dia menanam pokok, kalau dia niat itu dia sedar aku ni tanam pokok untuk kata untuk makan minum keluarga, untuk ibadah dan sebagainya, untuk jaga alam sekitar supaya tidak ada kekotoran, dia ada banyak bahan kimia. Kita buat program recycle. Oleh kerana itu, insya-Allah semua Ya. itu nanti akan jadi ibadah Dr. Zai gitu ya. Ya, ya. Saya nak minum Jadi sikit. besar peranan kita untuk pertama kita memahamilah konsep asas alam sekitar itu diterdiri daripada udara, air, tanah kan. Jadi kecil-kecil usaha untuk menanam pokok itu pun ada impak yang besar dalam ekosistem kita di mana tempat kita berdiam lah. Saya teringat bila Dr. Nur sebut, saya teringat masa saya di Australia dulu, ada satu hari yang dipanggil sebagai Australian 3 day lah kot, seingat saya. So jadi hari tu kita digalakkan untuk menanam pokok. Seluruh rakyat Australia digalakkan menanam pokok. Jadi besarlah peranan pokok kepada ekosistem kita. InsyaAllah, Alhamdulillah lanjut dan jelas penerangan Dr. Nur tentang konsep asas alam sekitar itu. Semoga ianya mengukuhkan pengetahuan kita semua insyaAllah. Jadi boleh saya teruskan ya Dr. Nur? Boleh ya. Kita belum terima sebarang soalan daripada penonton. Sebelum kita melihat kepada langkah-langkah kepada pemuliharaan ataupun penjagaan alam sekitar, mungkin Dr. Nur boleh beri sedikitlah pencerahan tentang impak kemusnahan alam sekitar terhadap ekonomi dan masyarakat lah. Kalau di sudut ekonomi kita sebut sebagai kos luaran ataupun kos sosial bila berlakunya pencemaran, bila industri mengalirkan sisa-sisa kilang ke sungai, itu akan melibatkan kos luaran ataupun externality cost. Mungkin Dr. Nur boleh terangkan sedikit tentang impak itu. Impak yang negatif lah selalunya memang impak negatif lah kalau ada pencemaran ni. Dia yang membawa kepada environmental degradation ini. Dr. Nur. Ya Dr. Zai, terima kasih. Jadi sebenarnya impak kemusnahan alam sekitar ni kepada masyarakat dan ekonomi itu sangat dalam konteks kos, harga itu harga dari sudut kos memang agak kita akan bimbang, tetapi sebenarnya kehilangan dari sudut banyak aspek lain seperti mana saya sebut tadi, kos dari segi impak sosial, impak pada benda-benda kemusnahan alam sekitar. Kalau tidak diukur secara kos tu dalam bentuk ringgit dan sen tu, kadang-kadang kita tidak menghargai, tak berapa penting sangat, tak nampak. Jadi sebenarnya sedar tak sedar wujud korelasi positif. Maknanya korelasi positif ni maksud dia macam tu pelakanan dia condong ke kanan, pertumbuhan antara ekonomi negara membangun dengan kadar pencemaran. Maknanya nak kata kalau ekonomi semakin atau kata pertumbuhan ekonomi itu semakin meningkat di negara yang sedang membangun. Negara bangun ni macam negara kita, yang jiran-jiran kita kecuali Singapura lah ya. Indonesia, Thailand di atas kita di utara dan juga Filipina, negara yang sekitar kita tu, kita boleh nampak kan. Jadi semakin meningkat tu bagi negara membangun dalam masa yang sama selalunya berlaku kadar pencemaran udara juga akan meningkat. Ini dinyatakan, ditunjukkan oleh apa yang dinamakan Kuznets curve.
Kuznets curve, mungkin kalau nanti ada masa boleh Google. Kuznets curve ni menunjukkan kos yang ditanggung oleh kerajaan ekonomi terhadap ekonomi untuk membangunkan ekonomi, ya, bagi negara-negara tu. Semakin meningkatnya ekonomi, semakin banyak rancaknya ekonomi di negara tersebut, negara sedang membangun, masa yang sama pencemaran pun meningkat. Kerana mereka tidak ada kesedaran yang cukup, tidak ada prasarana yang cukup untuk mengawal pencemaran udara. Ya, keadaan kita cuba tengok di negara kita, contohnya di berlakunya pencemaran, pembuangan sisa toksin, pembuangan sisa-sisa ke sungai. Itu adalah sebenarnya datangnya daripada mana? Bukan daripada orang perseorangan, saya itu memang datangnya pada industri untuk pembangunan, untuk mendapatkan generate income. Jadi itu bagi negara yang macam negara sedang membangun. Tetapi kalau curve ini mengatakan, Kuznets curve ini mengatakan bila dia dah sampai ke maksimum, negara membangun bila dia sampai pada maksimum itu, industrial ekonomi dia more stable. Jadi pada masa itu dia tidak banyak sangat, dia balance antara ekonomi dengan waste dia dan sebagainya. Dan jika dia terus lagi memaju-maju, dia akan membangun, dia akan turun. Turun bermaksud bukan maknanya ekonomi growth dia menurun, ekonomi dia semakin bertambah, tetapi alam sekitar dia sangat terpelihara. Ini terbukti, ya, kalau terbukti bagi negara-negara yang maju, kita kata, seperti contohnya di Switzerland. Switzerland adalah di antara negara yang paling bersih di dunia, di mana beberapa tahun yang lalu indeks performance environment index dia adalah paling tinggi di dunia. Bersih. Apa bersihnya nak kata? Kalau kita pergi ke tasik Geneva di Switzerland, di Geneva, tengok tasik tu memang nampak sampai ke batu ke bawah tu. Pergi pula tasik mana di Zurich, tengok bawah memang nampak bersih, tidak ada sampah, tidak ada apa. Saya baru pergi ke mana dengan Prof Juliana di Brussels. Di Brussels sewa homestay, kami duduk untuk ada mesyuarat IUPA di sana. Duduk di itu. Antara syarat kami nak keluar adalah kami kena sort sampah tu. Sampah tak boleh tinggal. Satu, sampah tak boleh tinggal di homestay tu. Kedua, kena sort. Maknanya ikut pergi hantar bawah tu ada tempatnya. Kalau tinggal sampah unsorted ataupun tinggal sampah dalam itu, another 120 euro kena didak daripada kos sewa. Dia bayar. Sampai penalty sampai macam tu. Itu negara maju. Berasal di antara negara maju, ya. Contohlah bagaimana mereka laksanakan. Di United Kingdom, ya, di belakang rumah saya dulu memang ada 3 tong. Tong yang kita nampak di Gong Pak Jing ni. Ya, setiap tu ada tong sampah macam tu, dia standard je bentuknya. Satu rumah di England ada beberapa tong itu. Ini untuk ini untuk recycle, ini untuk botol, ini untuk kertas. Setiap rumah kita, setiap satu kampung Gong Pak Jing tu lambak di sana. Jadi maknanya itu maksudnya, saya bukan nak kata apa, maksudnya ada situasi yang kita kena hadapi begini dan kita semua kena sama-sama sedar bahawa tanggungjawab kita untuk menjaga alam sekitar dan mengurangkan sampah. Menyebut juga tentang sampah, saya baru 2-3 hari yang lalu saya bermesyuarat dengan wakil ada satu syarikat yang dia kata dia boleh membersihkan sampah. Katanya di Terengganu ini tempat pembuangan sampah dah tak boleh nak masuk dah sungai sampah. Yang PKT tak boleh nak masuk dah sampah. Terlalu banyak sampah di satu tempat yang saya tak sebutlah tu kan, sampah. Dan setiap hari masih lagi ada bertantan sampah dihasilkan. Jadi syarikat ini mengatakan dia boleh membantu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Jadi nak mengata bermaksud isu alam sekitar ni satu yang serius, yang kalau kita tidak beribadah dan kalau kita tidak melakukan sesuatu pada hari ini, apa yang akan kita tinggalkan kepada generasi anak cucu kita pada akan datang. Kalau udaranya, adakah kita nak tinggalkan udara yang kotor? Kalau sungainya, adakah kita nak tinggalkan anak cucu kita dengan sungai kotor? Yang situlah sumber air untuk minum dan sebagainya. Kalau kita tengok zaman dahulu, kalau saya zaman dulu kala pun di Sungai Perak tu sangat bersih. Biasa sangat Sungai Perak pada masa satu ketika dahulu. Sekarang dah geruh dah macam apa, kerana terlalu banyaknya aktiviti yang dijalankan.
Baik ya, jadi kos yang ditanggung oleh kerajaan dan rakyat sebab ekonomi akibat pencemaran sebenarnya adalah apa sebenarnya kos yang terpaksa ditanggung oleh kerajaan? Yang pertama, kesihatan awam. Jadi pendedahan kepada udara yang kotor, udara yang tercemar juga akhirnya akan menyebabkan pelbagai penyakit. Saya cuba beri contoh di sini yang selalu kita takut sangat adalah penyakit kanser. Kanser, lagi juga kita kata takut kanser paru-paru, kanser hati, kanser, macam-macam jenis kanser. Jadi kos untuk rawatan sangat tinggi ya. Menurut berita harian mengatakan kos untuk rawatan sakit kanser menghampiri 300,000 bagi satu-satu kes. Kes yang sangat banyak. Jadi kepada yang perokok-perokok terutama pakcik-pakcik dan makcik-makcik boleh ingatkan pakcik-pakcik anak-anak supaya berhentilah merokok kerana itu di antara punca utama boleh menyebabkan penyakit. Ya. Jadi kosnya besar. Bila dah sakit dah terzai, bukan hanya kos rawatan. Nak pergi, nak balik itu Masya Allah memang banyak. Dan banyak lagi uninsured cost yang akan terpaksa ditanggung. Jadi nak kata air pollution ni, pencemaran udara ni adalah sebenarnya the silent killer. Orang tak sedar sebenarnya adalah silent killer, world largest killer. Kalau WHO mengatakan ia adalah world largest killer. Yang pembunuh. Kalau rokok, asap kenderaan. Kita Alhamdulillah, saya bersyukur sangat berada di Terengganu. Sebenarnya kita ni saya rasa kalau kategori air pollution index kita bersih. Kita bersih. Kita tidak seperti duduk di kawasan Kuala Lumpur sebagai contoh dekat dengan bandar-bandar besar ataupun dekat dengan kawasan industri, pelabuhan, banyak kapal pergi balik. Itu memang maknanya pencemaran berada tahapnya agak membahayalah kita kata. Tetapi jangan kita lupa pula, jangan kita juga rasa kita selamat. Ya. Kita kata sekarang ni kita work from home, kita senang, kita tak ada terdedah kepada pencemaran udara. Satu lagi yang saya nak cerita pada malam ini adalah indoor air pollution. Indoor air pollution. Pencemaran udara dalam bangunan. Kita sedar tak sedar dalam rumah kita ni ada macam-macam. Dan sebenarnya sebelum PKP ni nearly 85% ke 90% kita duduk indoor. Cuma sekali-sekala je kita duduk di luar. Jadi yang dalam rumah kita, dalam pejabat kita ada macam-macam tu. Macam contohnya ada cat. Kemudian shellac ataupun kalau kita tengok kapet, gam-gam. Kemudian juga bahan pencuci. Bahan pencuci. Ya kalau kita cuci bilik air kan, sedapnya, wanginya, bau pencuci kita Ezion siapa kan yang tu. Kita cuci Ezion dicuci apa? Ezion kita cuci tinggal mangkuk. Kan? Itu sama lah mana bahan kimia. Warna wangi. Kalau makcik-makcik cleaner dekat pejabat kita tu kan, dia mop lantai tu satu hari berapa jam dia guna bahan kimia tu. Ada klorin, ada apa yang berasap tu. Semua itu juga boleh, itu juga dalam kategori indoor air pollution. Pendedahan kepada bahan kimia dan juga pencemaran udara juga memberi kesan. Jadi pada masa PKP ni kita banyak duduk dalam rumah. Saya juga nak advisekan juga kita, sekali-sekala memang kena keluar. Kerana bila keluar, udara di luar tu adalah udara yang bersih. Udara dalam rumah kita ni dia tidak bersih. Dia tambah kalau Dr. Zai. Tambah kalau kita tengok rumah kita bumbung ni tinggi mana. Kalau bumbung kita tinggi mungkin ada good ventilation. Ada pengudaraan yang baik, ada angin masuk, angin keluar. Tapi kalau rumah yang kebanyakan kita yang sederhana tu duduk rumah, dia main bumbung pun rendah, dinding, ceiling dia pun rendah, ventilation pun tak cukup, pencahayaan tak berapa cukup, duduk pula anak ada berapa orang, crowded di situ. Jadi di situ juga kadang-kadang boleh memberi kesan kepada pendedahan kepada alam sekitar atau kita terdedah pada pencemaran udara tadi. Jadi itulah maknanya di antara perkara yang kita rasa kita rasa selamat masa PKP ni, tidak juga. Jadi kita kena sentiasa ingatkan diri kita. Dan juga seterusnya sektor pertanian dan juga sektor pertanian negara sangat bergantung kepada isu pemanasan, terkesan fenomena pemanasan global. Kerana jika ada peningkatan suhu yang saya sebutkan tadi, aktiviti tersebut akan menyebabkan aktiviti seperti perindustrian, pengangkutan, semua, even pertanian pun, pembakaran terbuka, semuanya itu menyumbang kepada
pendekatan gas rumah hijau. Ya. Rumah hijau dan akhirnya cuaca tidak menentu. Petani kita dengar sekarang ni, yang kita selalu dengar orang mengatakan, durian tahun ni bagus lah Pak. Duriannya tak subur. Durian tak subur. Tak elok, tak sedap, bunga apa, buah tak elok, bunga tak menjadi. Kenapa saya dengar semalam kawan saya di Kuala Lumpur bercerita makan durian. Sedap. Saya kata daripada mana durian? Dr. Ju, Datin. Oh, daripada Pahang tu. Wah, orang Pahang dah sampai ke Kuala Lumpur, belum sampai Terengganu lagi durian. Jadi kita selalu dengar petani-petani kadang yang mengeluh. Dan kita juga dengar pada PKP yang tahun lalu, 2020, masa tu panik. Masa tu panik. Kerajaan pun nampak macam panik, takut bekalan beras kita tak cukup. Kan? Kerana Malaysia mengimport 30 ke 40% beras dari Vietnam dan Thailand. Vietnam dan Thailand. Vietnam ni tuan-tuan dan puan-puan, kalau masa saya kecil-kecil dulu, mundurnya lah negara. Bila sebut bola sepak lawan dengan Vietnam, confirm Malaysia menang lah. Tak ada apa-apa lah negara tu. Tapi kalau kita tengok teknologi dia sekarang, universiti-universiti dia, kajian dia, memang dia advance. Contohlah saya di England duduk makan di sana, kadang-kadang ada teringin duduk lama kan, 4 tahun lebih di UK. Anak saya Abbas, yang bongsu tu. Pergi ke pasar, saya cukup takut bila pergi pasar bawa dia. Nanti dia akan tunjuk apa? Mak tu. Dia tunjuk apa? Dia tunjuk durian Vietnam. Manalah masa tu student, mana mampu. Mahal, 20 pound. Saya jemput berapa, 2-3 bulan, 20 pound. 20 pound bagi pelajar macam kami masa tu memanglah tak mampu. Tapi kadang-kadang tu beli juga, kesian ke masa tu Abbas tu kecil, baru 4 tahun, 5 tahun je tu. Nak saja tunjuk, faham pula durian. Jadi nak kata negara-negara yang macam tu, mereka maju. Tapi kita pula masih lagi bergantung harap kepada negara tersebut. Jadi sebab itu saya rasa sejajar dengan itu kerajaan sekarang pun nampak kesedaran sudah ada, bukan dulu tak ada kesedaran. Maksudnya sekarang ni nampak lebih meningkat ya. Kerajaan kita Terengganu pun ada kempen-kempen untuk menanam pokok dan sebagainya. Jadi kita kena bersama-sama lah untuk bangsa negara kita, sustainability kepada negara kita. Jadi saya rasa itu di antara perkara tentang apa tadi ya, Dr. Zai yang saya terangkan. Alright. Ya, Doktor. Mungkin kita boleh move sedikit. Kita cuba tak ambil satu soalan ya Dr. Noh, boleh Dr. Noh? Ada soalan ya, apa soalan tu? Kita cuba ambil satu soalan daripada penonton. Okey, ada soalan bagaimana daripada Nur Azan Anidin, bagaimana doktor untuk membendung gejala negatif tentang kesedaran pemeliharaan air yang bersih? Ini bidang Dr. Noh ni. Saya bidang udara, tapi secara umumnya sebenarnya di Malaysia ni dari segi perundangan, undang-undang, peraturan kita memang dah cantik dah. Kita ada Akta Alam Sekeliling yang saya sebutkan tadi. Dia ada alam sekeliling tu ada tentang udara, peraturan udara, peraturan air, penggunaan air. Kalau industri sebagai contoh, dia menggunakan bahan-bahan kimia untuk memproses bahan-bahan dia untuk satu produk dan sebagainya. Bila dia nak lepaskan effluent, kita panggil effluent kan, air-air yang sudah terpakai tu, dia perlu mematuhi syarat-syarat tersebut. Syarat-syarat air tu kena berapa pH itu ini, dan dia perlu melaporkan kepada Jabatan Alam Sekitar Malaysia. Saya yakin kesungguhan Jabatan Alam Sekitar untuk memastikan semua itu dipatuhi, tetapi kadang-kala staff, limited staff dan itulah kelalaian daripada pihak industri tersebut. Kesedaran pihak industri itu yang sangat penting lah. Jadi sebab itu bila saya mengajar subjek ini dengan pelajar sebenarnya tu, awaklah nanti yang akan jadi duta-duta untuk jadi orang-orang yang bertanggungjawab untuk memastikan negara kita ni terpelihara air, udara dan sebagainya. Kalau semuanya ada bertanggungjawab, semuanya memberi perhatian, semuanya memberi kerjasama, insya-Allah. Ya. Selain daripada kalau kerajaan penguatkuasaan yang lebih ketat lah, saya rasa di antara cara yang sangat penting lah untuk dilaksanakan di Malaysia ni. Ya. Untuk mengawal itu. Saya dapat beri ulasan begitulah ya. Okey, Dr. Zah, kita sambung sikit lagi ya Dr. Zah tentang ni. Boleh ya? Seterusnya agaknya mungkin kita sudah bincang tadi, kita bincang tentang tentang perana, dah jauh jugalah perbincangan kita tadi kan. Jadi kita tengok pula bagaimana strategi untuk menangani isu-isu tadi.
isu pencemaran udara, isu air yang dah ditanya di soal pun tadi. Macam mana dan juga yang apa yang telah dijalankan oleh Jabatan Alam Sekitar terutamanya dalam meningkatkan kesedaran masyarakat. Ini kita tengok dalam konteks masyarakat Jabatan Alam Sekitar, kerajaan dan sebagainya. Nanti di ujung nanti ya tuan-tuan jangan ke mana-mana, saya nak share apa yang kita buat pada Clean Air Society Forum Malaysia buat untuk membantu kerajaan dan membantu negara menangani isu alam sekitar ni. Yang pertama, kerajaan antaranya yang dapat kita lihat ialah di media masa kempen 3R, reuse, reduce, recycle. Yang ini memanglah setiap kita boleh buat. Dr. Zai boleh buat, Dr. Rahimah boleh buat, semua keluarga kita dalam Dewan Wanita, Ikram, Maika, semua kita boleh. Kalau kita boleh buat ya, kita sekurang-kurang dekat dapur kita tu, apa yang tak ada yang boleh kalau tak boleh reuse pun, kalau botol-botol mungkin tak reuse pun boleh recycle. Kan? Botol apa contoh Dr. Zai, macam-macam. Botol kita punya minyak masak kan, plastik. Lagi apa? Botol kicap, botol pun boleh recycle. Apa lagi lah. Kalau nak disenaraikan, banyak sangat di dapur kita tu sebenarnya benda. Banyaknya di situ. Betul tak? Kalau di bilik tidur kita tu, apa yang boleh di-recycle? Tak banyak mana. Ruang tamu saya ni, tak banyak sangat tak? Memang di situ. Jadi sangat penting. Reuse, recycle. Kerajaan juga memperkenalkan Hazard Analysis and Critical Control Point, HACCP. Ini tentang makanan selamat, tanggungjawab industri. Jadi mana industri mesti memastikan pembekalan makanan mematuhi lah syarat-syarat yang tertentu. Tak boleh buat tepek-tepek kumpul-kumpul jual pada orang. Sekarang banyak kan kadang kata daripada homemade. Homemade pun kena hati-hati juga ya tuan-tuan dan puan-puan. Makanan mesti memastikan homemade tu juga adalah selamat. Kan berlaku tahun lalu bulan puasa tahun lalu ada berita sedih di Terengganu, kematian seorang dia membeli daripada homemade punya produk dan ada berlaku keracunan hingga meninggal dunia. Kemudian kerajaan juga ada sektor pertanian, kerajaan juga melancarkan Malaysia Good Agricultural Practice. Jadi ini juga menarik. Kami dalam Clean Air juga melalui Ganu Eco Charity yang saya akan terangkan sebentar lagi adalah juga sentiasa memastikan aktiviti kami dan apa juga pembekalan makanan mematuhi perkara-perkara tersebut, dan kita akan sentiasa bekerjasama untuk membangunkan program tersebut. Jadi untuk part yang ni yang tentang konseptual tentang alam sekitar, peranan kita, tugas kita, hamba Allah tadi, kemudian apa yang isu-isu alam sekitar, apa yang kita boleh buat ni tu adalah sebenarnya terletak kepada kita lah sama ada nak merubah ke ataupun tidak. Jadi cumanya nak merubah tidak tu sebenarnya bagi saya selagi ia adalah baik untuk kehidupan manusia, itu adalah tuntutan. Jadi kalau ustazah bermaksud kalau perbuatan kita itu boleh merosakkan alam sekitar, maka perkara itu boleh dikatakan, boleh kata berdosa, tak berdosa, tetapi ada satu sangat perlu kita elakkan apa-apa saja. Ya? Jadi oleh yang demikian, sebab itulah Allah SWT akhir sekali Allah SWT mengingatkan kita ataupun mengetuk kita, mengatakan bahawa, saya bacakan tafsir saja ya, telah timbul berbagai kerosakan dan bala bencana di darat dan di lautan. Darat lah tadi macam-macam tadi lah. Landslide, banjir besar, dan di laut, pencemaran dan sebagainya, dengan sebab apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia, adalah disebabkan oleh tangan-tangan manusia. Ya? Kerana Allah hendak merasakan mereka sebahagian dari balasan perbuatan-perbuatan buruk yang mereka telah lakukan, supaya mereka kembali insaf dan bertaubat. Jadi ya tuan-tuan dan puan-puan, kita bincang hari ini tentang alam sekitar. Kita bincang hari ini betapa kita sangat dekat alam sekitar, dan kalau setiap kita dapat melaksanakan yang tadi kempen 3R di dapur kita ke, mungkin boleh Ikram Terengganu ataupun mana-mana boleh, NGO boleh bekerjasama lah. Bekerjasama kempen 3R kan, kempen 3R. Kempen tanam pokok. Tadi petang saya dapat dua pohon pokok cili cili yang diusahakan oleh satu perkumpulan wanita
Sangat cili tu dah besar dan memang dah ada buah. Saya teruji jugalah mana usaha-usaha NGO tersebut yang kita boleh bekerjasama untuk atas perkara-perkara kebaikan. Jadi Dr. Zai, mungkin itu saja yang saya rasa dari konseptual. Kalau kita memang banyak untuk hari ini. Cukup 1 jam bahan yang kita sediakan dan kita mungkin sebelum kita akhiri kita nak tunjuk sikit apa nama kita kata macam mana di antara usaha-usaha yang kita telah buat untuk kempen alam sekitar, untuk memberi penerangan kepada masyarakat, menerangkan kepada menteri-menteri kerajaan dan sebagainya. Jadi ini yang saya nak tunjukkan melalui video yang akan ditayangkan sebentar lagi. Ya. So saya minta. Okey, Dr. Nur, sebelum tu kita ada satu lagi soalan. Soalan lagi ya. Daripada Haja Azmi. Bagaimana kita nak membudayakan amalan-amalan baik dalam keluarga ni supaya kita boleh membantu at least lah pada peringkat keluarga ataupun individu ni untuk kita bantu mengurangkan pemanasan global. Saya rasa kalau dalam Pertubuhan Ikrar Malaysia, kalau tak silap saya dia memang dah ada dasar mesra alam ni, antaranya kalau program tu kan ada program seminar ke mesyuarat ke kita tak pakai plastik antaralah itu dari segi NGO boleh kempen itu. MyCast pun Clean Air pun saya rasa kena ada dasar, kena ada return. Saya rasa itu antara satu itu di peringkat ni NGO. Kemudian di rumah tadilah doktor, saya faham saya kena kalau tak silap Dr. Azmi Dr. Azmi daripada UiTM Dungun. Di peringkat keluarga kita sebenarnya macam saya sendiri pun doktor, daripada semasa saya di England tu kami sangat committed dengan recycle. Anak-anak pun dari sekolah, di mana-mana semuanya recycle. Pergi shopping mall pun ada recycle. Jadi here and there, ke mana-mana pun recycle. Tapi dan dia ada sistem support daripada kerajaan pun sangat bagus. Di luar, maknanya di kerajaan di sana, council dan sebagainya, ada sistem supportnya untuk membantu kita menjayakan program tersebut. Tapi bila kita balik, itu agak kurang. Dia punya, kita mungkin ada semangat tadi, kesedaran ada macam semangat malam ni kita sedar, lepas ni kita semualah menjaga alam sekitar, akan menjaga alam sekitar sebahagian daripada tuntutan agama. Maka jadi macam mana seharusnya kita buat. Lepas tu selain daripada kita, memang kita kenalah adakan program-program. Sebenarnya hasrat kami daripada Clean Air Society Forum Malaysia, Ganu Eco Charity yang akan saya terangkan sebentar lagi, kami memang propose kepada Yayasan Hasanah Malaysia untuk mendapat untuk melaksanakan Ganu Ekologi kan, mana kita buat kempen recycle semasa kempen tersebut. Tetapi disebabkan oleh COVID-19 dia program tu terpaksa ditangguh pada satu masa yang akan datang. Jadi Dr. Azmi, saya syorkan memang kita lah lepas kempen di rumah kita buat dalam komuniti, dalam yang within kita punya kontak, dan mungkin nanti kita boleh bekerjasama dengan Jabatan Alam Sekitar, kita boleh bekerjasama dengan kaunsil. Saya rasa kaunsil suka. Dan kalau tak silap saya kalau Dr. Isma ada sini, Dr. Isma ada beritahu saya di Teluk Ketapang ada satu komuniti Cikgu Azmi, komuniti apa tu? Homestay tu, rumah homestay di sana, mereka memang mengamalkan 3R ni, recycle apa semua di sini. Dia memang apply pada komuniti tersebut. Jadi mungkinlah Dr. Azmi, mungkin nanti kita boleh buat visit kan Zaira. Tapi sekarang ni lah sebab ada COVID-19 dan PKP ni memang tak banyak sikit, memang kita terkesan jugalah. Tak dapat nak bergerak banyak. Okey, nanti mungkin kalau ada apa kita boleh terangkan lagi semula. Dah pukul 10. Nanti sekejap lah saya nak tunjukkan video Okey, sila. Jadi saya akan tunjukkan video The Clean Air Society Forum Malaysia. Jadi video ni akan terbagi kepada 3 bahagian, iaitu yang pertamanya bahagian Clean Air Society Forum of Malaysia. Jadi MyCast profile The Clean Air Society Forum Malaysia, kita appear dalam majalah social list, dan itu adalah gambar MyCast Committee pada tahun 2019 hingga 2021. Jadi The Clean Air Society Forum Malaysia ni sebenarnya dah lama. Kalau orang tanya saya memang sejak tahun 2003. Saya dengan Clean Air Asia, saya dengan udara bersih ni. Dia tidak hanya tiba-tiba magic macam orang kata, magic terus jadi society, tidak. Sejak tahun 2003. Jadi kalau 2003 hingga 2020-2021 dah 15 tahun.
Jadi saya berpusing-pusing ke sana kemari, dah ada network jaringan dalam dan luar negara. Ya, jadi itu adalah Barisan Jawatankuasa. Suka saya sebut juga di sini nama-nama yang utama. Saya sebagai Presiden dan di peti orang sangat bermakna pada saya adalah Profesor Dr. Juliana Jalaluddin. Profesor dalam tu dia belum update, dia baru. Profesor dan juga di peti Vice President, saya ada 4 orang Vice President. Profesor IRDR Muhammad Rehan Karim daripada Universiti Malaya. Dan kita ada Associate Professor Dr. DRCS SR GS Associate Professor GS Dr. Datin Anis Ahmad. Tu Presiden daripada UiTM. Kemudian kita ada lagi Assistant Professor Dr. Aniza Abu Bakar pada UIA, dan kita ada Engineer Mas Amar Jonit, Humanitarian, MyCare dan juga MyCast. Dia banyak membantu, dia sangat berpengalaman sebagai konsultan antarabangsa. Dan daripada tu kita ada Setiausaha Agong Associate Professor SRDR Dr. Nur Hayati Mahyudin daripada Universiti Malaya, dan juga Setiausaha Bendahari Kehormat saya Dr. Muhammad Syarif Muhammad Zahri daripada UMT, dan juga ada lagi lah yang lain-lain lagi. Okey, jadi kita teruskan. Jadi seterusnya segen 4 adalah role ya. Apakah peranan yang kita telah mainkan dalam semasa dalam pelbagai aktiviti yang kita telah jalankan. Jadi MyCast ni sudah daftarnya pada 2000, kalau forming committee pada 2014, 2014, confirmation of registration 2015 dan 2016, dan hingga hari ini sudah hampir 5-6 tahun berada dalam komuniti. Dan pengalaman dia punya involvement dalam masyarakat, dalam negara kita terbagi kepada 8, kita panggil role, 8 peranan ya. Yang pertama tadi encouraging knowledge enhancement and transfer, maknanya aktiviti seperti research, development, research, kemudian conference, seminar dan sebagainya ada kita jalankan situ. Kemudian yang keduanya peranan kita networking dan collaboration antara lokal dalam negara sendiri. Dan kita ada komuniti dalam negara di mana kita agensi yang sentiasa berhubung di antara society dan juga agensi kerajaan. Sebagai contoh, Clean Air Society Forum Malaysia ini telah dirasmikan oleh Tan Sri Datuk Sri Zaini Ujang pada tahun 2017. Dan seterusnya kita juga ada network dengan Clean Air Asia, NASA pun ada, kita dengan TMB dan sebagainya. Jadi pendek kata memang banyaklah, dia sangatlah besar kerana dia pertubuhan ikhtisas dia bukan pertubuhan kebajikan masyarakat. Memang kita punya pertubuhan kita adalah pertubuhan ikhtisas. Community engagement, yang keempat B tu adalah, kalau dapat dilihat di situ, ini adalah video ataupun gambar-gambar semasa COVID-19 misi 1 tu. Bermula pada Mac dan April 2020, di mana COVID baru datang masa itu, yang sangat mencacak datang. Ya, masa itu kita juga bersama dengan 15 NGO dan 5 agensi kerajaan seperti Universiti Malaysia Terengganu, Kementerian Kesihatan, Jabatan Kesihatan dan sebagainya. Ya, kita buat lebih 12,000 PPE face shield, 12,000 face shield dan juga 4,000 isolation set. Nilai tu berapa ratus ribu nilai dalam bentuk ringgit lah. Dan partner kami NGO, berapa belas, 12 NGO tu, termasuklah situ ada gambar di tengah-tengah 15. Tu daripada NGO Harap. 15 ya. Okey, jadi boleh kita, jadi ini di antara yang apa yang kata orang kejayaan yang besar. Kalau tengok tu saya diinterview oleh TV berita yang dikatakan kita ada NGO terbesar, coalition NGO terbesar di Pantai Timur. Baik, seterusnya pelibatan kita seterusnya adalah, kalau seteruskan video itu, leading association. Kita kata kita juga adalah leading association, local, regional and global. Jadi di sini juga ada peranan-peranan yang kami buat dalam tim kami itu, di mana kita telah berjaya, di antaranya kita telah berjaya menganjurkan the Better Air Quality Conference terbesar di Asia pada tahun 2018. Itu memang sangat kejayaan yang sangat besar, yang saya juga pada malam ini suka untuk
Suka untuk menyatakan di sini bahawa pada 2018 kita telah laksanakan, kita telah menang bidding lawan dengan China, kita menang. Tetapi kita berjaya dan alhamdulillah dengan jayanya kita pada tahun itu lebih 700 peserta daripada seluruh dunia datang dan kita telah daripada situ kemenangan kejayaan penganjuran itu kita telah menjadi ahli kepada the World Clean Air Congress ataupun IUPA. Tak apalah saya shortcut dan kita ada kerjasama banyak bagi siapa yang berminat nanti bolehlah juga menghubungi saya dan juga kita ada di media. Bagaimana dengan yang ini Dato'? Ya? Banner yang kita sedang nampak ni, boleh Dato' cerita sikit projek apa yang Dr. Zai nampak apa tu Dr. Zai? Apa yang Dr. Zai nampak situ? Kalau Dr. Zai sekali tengok. Saya nampak ada penyu, ada penyu yang macam nak terbang tu. Oh itulah, itu hebatnya. Penyu Terengganu nak terbang. Memang. Ya, dan banyak logo-logo dekat bawah tu ya, jadi sebenarnya ini adalah Ganu Eco Charity projek yang kita propose kepada Yayasan Hasanah Nasional. Yayasan Hasanah ni di bawah Hasanah Nasional Malaysia dan kita telah dapat sebanyak 200, kita minta 250 tapi dapat 210,000 alhamdulillah dengan kerjasama Universiti Malaysia Terengganu. Di bawah tu ada logo Universiti Malaysia, saya bacakan ya, Universiti Malaysia Terengganu, Mali Dakwah Negara Negeri Terengganu, MECMA, NGO Bahtera, kemudian NGO Salimah, Pertubuhan Ikram Malaysia. Jadi yang saya sebutkan tadi adalah NGO yang kita sudah daftarkan kepada Yayasan Hasanah semasa kita memohon. Kemudian barulah datang politeknik di Terengganu, di Dungun Politeknik mana lagi, Hulu Terengganu, dan juga Jabatan Kebajikan Masyarakat. Itu juga termasuk dalam yang pertama tadi, dan juga Kelab Mutiara Universiti Malaysia Terengganu. Jadi sebenarnya banyak lagi dan mungkin akan ada bertambah lagi NGO yang akan bersama menjayakan aktiviti ini. Okey, kita teruskan video ni. Sekejap saja lagi, mungkin tak sampai 5 minit boleh habis. Jadi inilah dia punya tu congratulations kepada MyCast. Dan inilah NGO yang saya sebut tadi dan juga peranan-peranan masing-masing dalam menjayakan aktiviti ini. Okey, ini boleh terus. Dan seterusnya jadi ini mungkin berhenti sekejap ya. Jadi Ganu Eco Charity ini sangat committed ya. Sangat committed untuk memastikan aktivitinya adalah selari dengan Sustainable Development Goal. Jadi remarknya kita ada empat Sustainable Goal yang kita rangkum. Ya, no poverty, good health, kemudian apa lagi ya? Quality education, good job dan sebagainya. Jadi ini yang benda yang kita sentiasa ingat dalam kita punya semasa kita menjalankan aktiviti ini. Baik, seterusnya boleh teruskan. Jadi ini adalah daerah-daerah yang kita sebenarnya akan menghantar 1,500 penerima 1,500 penerima di 4 daerah iaitu Kuala Nerus. Ya, saya harap ada orang Kuala Nerus hari ini. Ada tak tim Kuala Nerus? Besar, daerah besar, saya harap datuk-datuk besar ada hari ini. Dungun dan juga Hulu Terengganu. Kenapa memilih ini adalah kerana sebenarnya inilah daerah-daerah yang bekerjasama dengan kami semasa COVID yang pertama tadi tu. Jadi tetapi walaupun kita sedang cuba review balik dan kita sedang cuba membuatkan penjimatan, mungkin kita akan boleh menambah daripada 1,500 tu kepada 1,550 ke, untuk mungkin nanti kita akan pilih daerah-daerah lain seperti jika Kemaman ataupun sebagainya. Boleh kita juga salurkan bantuan. Kita kalau boleh nak beri semua. Ya, okey. Seterusnya. Jadi itulah gambar-gambar daerah ni, kami punya slide yang kita standard. Jadi ini jadi sebenarnya ini adalah sejarahnya. Ini adalah sejarahnya di mana sebelum kita membuat permohonan itu, kita telah menjalankan beberapa kali kita panggil apa ya? Bengkel. Ya, bengkel di Konara, Safir, beberapa kali bengkel. Masa itu kita punya konsultan daripada pusat, Puan Mas Amas Jonit datang untuk beberapa kali pusing-pusing. Masa itu saya pun tak faham sangat lagi Yayasan Hasanah ni macam mana. Dia pun lebih kurang sama, tapi dia bila duduk berkat, saya kata. Berkat kerjasama, berkat apa semua ini juga adalah sebenarnya akhirnya kita berjaya. Tetapi saya juga remarkkan pada malam ini ya, untuk pengetahuan semua. Sebenarnya rupanya ya,
pada misi yang pertama tadi yang saya telah mengumpulkan 15 NGO buat sampai 12,000 PPE face shield itu ini dan sebagainya itu adalah sebenarnya ada yang memerhati. Yayasan Hasanah memerhati. Dia mencari NGO manakah yang di Terengganu yang boleh disalurkan kewangan. Jadi oleh demikian, partner kita NGO Harap di Pahang yang mencadangkan MyCast untuk bertemu dengan Yayasan Hasanah untuk memohon dana dan sebagainya. Dan alhamdulillah ringkas cerita macam drama shortcut kita dapat alhamdulillah berkat kerjasama semua dan itu ada kejayaan bersama. Saya tak kata saya tapi memang alhamdulillah semua. Okey, kita teruskan sikit lagi. Sekarang bila kita sudah habis tu, kita dah dapat duit, apa kita buat Dr. Zai? Kita buat mesyuarat. Mesyuarat penyelarasan. Banyak daerah ni macam mana ni? Banyak daerah tu. Okey, kita berbicara dengan pengarah Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Terengganu. Dia sangat membantu. Saya menandatangani perjanjian, ya. Saya tertakluk pada perjanjian. Banyak di terma-terma yang perlu dipatuhi tentang perjanjian tersebut. Tertakluk pada audit. Jadi ini adalah gambar-gambar lah. Mesyuarat di sini, di sana. Masa tu belum PKP, ya. Kita boleh lagi pergi. Ini saya nak cerita sikit. Yang tadi di Besut di Besut dan ini di Hulu Terengganu. Jadi menariklah di Hulu Terengganu di Politeknik Hulu Terengganu. Sangat sambutan pengarah dan delegasi pengarah Politeknik sangat menyentuhlah. Sangat teruja lah bila kita datang dan kami juga teruja dengan sambutan mereka. Mereka sangat look up lah kita datang kerana mereka baru di situ dan mereka juga menunggu-nunggu apa aktiviti yang nak dibuat dengan masyarakat, nak memperkenalkan politeknik kepada masyarakat. Jadi mereka merasakan aktiviti yang kita buat ini sekaligus boleh membantu mereka untuk memperkenalkan politeknik Hulu Terengganu kepada masyarakat. Rupanya begitu, ya. Dan jangan lupa juga kita ada lembah warisan, kita makan sedap di situ. Ya. Apa tu? Ikan apa? Ikan bau. Ikan bau. Memang sedap di Kenyir. InsyaAllah. Kalau ada masa kita akan pergi. Jadi adalah banyaklah kan di mesyuarat, banyak mesyuarat. Ini penting. Saya nak highlight, ya. Bagi mereka yang biasa buat kerja-kerja humanitarian ni. Kalau boleh berhenti kejap kat belakang tadi. Yang ada macam roda tadi tu. Yang macam roda. Tadi tu kita depan lagi. Yang ini. Berarti ya. Yang ini adalah yang kiri tu yang ada macam roda-roda tu apa lah ya Dr. Zai. Itu adalah kita panggil management system yang kita committed. Kita kata throughout this project, satu, kita mesti memastikan compliance with SOP, MKN compliance. Mesti follow SOP. Kalau PKPB macam mana, PKPB macam tu lah. Kalau PKPB, PKPB. Kalau PKP, PKP. Tapi kita untuk PKP, kita memang layak untuk dapat kebenaran dan sebagainya. Kita berurus dengan pejabat daerah, JKM, itu semua insya-Allah. Mereka sangat memberikan kerjasama. Yang kedua ya tuan-tuan, kita juga financial well-being, compliance. Sistem keuangan dan sebagainya juga mesti diurus tabir mengikut audit. Pembekalan, prosedur pembekalan, auditing, macam mana reporting dan sebagainya. Kita sangat itu dan ada beberapa orang chartered accountant dalam tim kami. Datin Nurhana, Asmida Adam dan juga Nur Jihan. Dan juga yang ketiga, kita juga memastikan barang yang kita supply itu halal produk dan quality. Halal. Tamu nanti ada isu tak halal ke, barang dah expire, kita ada buat at random. Kita check pada masa ni. Jadi tapi untuk masa akan datang kita memang pastikan from the beginning. Kemudian kita ada sistem flow of work tu. Macam mana cara-cara daripada penerima, macam mana kemudian daripada kita menerima barang sehinggalah sampai kepada penerima. Ada prosedur. Jadi kita harapkan ini akan jadi best practice. Lepas ni habis ni kalau misalkan mana-mana NGO nak buat misi, dia boleh melihat bagaimana pengalaman best practice kita. Dokumen-dokumen yang kita ada banyak. Ada juga saya punya satu usaha tanya saya, Dr. Noh, Yayasan Hasanah nak ke borang-borang tu? Nak ke buat surat-surat ni, banyak sangat surat? Saya buat bukan kerana Yayasan Hasanah, saya kata. Saya buat kerana itu best practice yang akan jadi rujukan untuk semua nanti pada masa akan datang. Dan mudah nanti kalau apa-apa ke depan. Right? Jadi tak banyak dah. Sekarang kita tengok gambar lah. Gambar kita, okey, kita dah dapat duit, kita dah urus, kita dah mesyuarat. Inilah gambar-gambar. Daerah mana? Daerah Besut. Ada tak malam ni? Haji Zahir, Datuk, Nasir dan sebagainya. Ini penting sekejap. Ini adalah contoh. Di Besut kita memang katakan Granu Eco Charity
Mesra OKU. Besut besut. Besut Ganu Eco Charity besut mesra OKU, mesra orang kurang upaya. Sebab di sana memang ramai orang kurang upaya dan kita sebenarnya nanti ni nak pergi menziarahi orang kurang upaya. Ini di antara penerima yang kita sudah beri. Okey. Boleh teruskan? Okey, dah ada lagi ini masih lagi di besut, sebanyak gambar di besut. Pada masa ni kita baru hantar 600 ya, 600 first run 600. Kita ada 900 pack lagi Dr. Zai. 900 lagi kita kalau dapat duit untuk kita agih banyak lagi. Itu tadi gambar di JKM, Kuala Nerus. Di Kuala Nerus ni kita tidak beri kepada penerima, kita hanya beri melalui Jabatan Kebajikan Masyarakat. Begitu juga di mana tu? Di daerah Dungun. Jadi itu lagi gambar. Alhamdulillah saya mengucap terima kasih. So far ya, kita sudah ada dekat 120 orang sukarelawan yang berdaftar dengan kita, yang ada senarai nama dengan kita untuk projek ini. Jadi alhamdulillah nanti kita ucap terima kasih dan kita harap kita akan dapat bertemu lah selepas PKP dan sebagainya untuk postmortem dan juga kita buat penambahbaikan sebagainya. Cuma di sini akhir sekali saya suka juga nak sebut pada hari ini berkat kerjasama, berkat doa lah bagi saya semua-semua. Saya sebenarnya tak teringat pun tentang permohonan satu lagi dana saya mohon. Masa di Istanbul dulu dengan kerajaan Malaysia baru diluluskan sebanyak 230,000 untuk menjalankan satu projek besar juga, conference di peringkat regional sebelah-belah Asia Pasifik di bawah AYUPA. Jadi itu ada suratnya. Alhamdulillah bagi saya kejayaan ataupun apa-apa rezeki datang kepada kita itu rezeki bersama. Ia adalah doa daripada doa-doa kita dan juga terutama doa-doa penerima-penerima yang menerima hasil apa sumbangan ke yang telah kita buat. Sebab itu selalu saya nasihatkan kepada kawan-kawan dan juga anak-anak saya pun saya kata jangan kira sangat kita nak bantu orang. Jangan itu sangat dan juga jangan kita pandang hina pula kepada orang-orang yang meminta ke orang yang menerima. Kerana di sana sekurang-kurangnya lah kan doa terbaik mereka kepada kita itu pasti Allah akan tengok dan pasti Allah akan balas dalam tempat-tempat yang kita tak sangka-sangka. Jadi saya rasa Dr. Zai saya kena berhenti di sini dah malam 10.20. Jadi sekiranya ada satu soalan ke bolehlah ataupun kita berhenti di sini. Kita ada lagi ke soalan? Rasanya dah tak ada doktor. Okey, terima kasih doktor atas perkongsian yang sangat bermakna pada malam ini. Jadi semoga aktiviti yang Dr. Noor dah tunjukkan daripada pihak MyKAS dengan kerjasama beberapa NGO di Terengganu ini, itu dari sudut praktiknya lah kan. Kita dah berbincang tentang teori dan Dr. Noor telah memperlihatkan kita apa praktiknya kita sebagai seorang individu, sebagai ahli NGO, sebagai ahli masyarakat walaupun tak berdaftar secara rasmi, kita sebagai individu komuniti juga ada peranan. Ya. Alhamdulillah semoga agenda yang kerajaan laksanakan, semoga apa jua aktiviti yang diusahakan oleh NGO memberi harapan kepada kita dalam kita yang telah lama sakit di tangan-tangan yang rakus mengauk keuntungan ekonomi tanpa memikirkan kos sosial ataupun kos luaran. Jadi harapan kita semoga kesedaan masyarakat terhadap isu dan pemeliharaan alam sekitar ini semakin meningkat dan kita boleh ukur dari semasa ke semasa melalui kajian-kajian ilmiah, insya-Allah. Okey, sidang penonton yang saya hormati, kita telah sampai ke penghujung rancangan. Saya nak tinggalkan dengan sesuatu kata-kata lah. Jadi alam saya kita pun ini ditundukkan. Saya minta maaf ya sekiranya ada kesilapan. Ya. Ya, saya nak minta maaf barang kesilapan daripada ceramah saya tadi dan sama-sama kita mendoakan supaya COVID-19 ini akan berlalu dan kita akan dapat hidup normal seperti sedia kala dan dapat kembalilah maknanya anak-anak kita dapat ke sekolah, kita dapat bekerja, mana balik kepada kehidupan yang normal dan dapat melengkapkan kehidupan sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi. Itu sajalah, wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Zai, boleh tutup ya. Ya. Okey, saudari sidang penonton yang saya hormati, alam ini ditundukkan oleh Allah untuk manfaat kita sebagai khalifah dan alam ini menanti-nanti perubahan sikap kita dan pendekatan kita. Jadi justru itu penjagaan alam sekitar ini adalah tanggungjawab kita bersama. Terima kasih kerana menonton. Semoga
perkongsian ini bermanfaat dan menjadi titik tolak untuk kita transformasi diri sebagai satu individu ataupun unit dalam ekosistem alam ini, insyaAllah. Sekian, wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.